masuk kelas. Okay, saya tak masuk kelas sebab saya dah minta semua masuk melalui YouTube dan saya tengok daripada YouTube view tu pun banyak peningkatan lah. Jadi saya assume ramai yang masuk. Tapi ada jugalah beberapa soalan daripada kawan-kawan awak sendirilah yang tanya tentang assignment. Seolah-olah soalan yang dia tanya tu tak berapa clear, faham sangat tentang sampling teknik. Okay, jadi saya recap sedikit lah sebelum kita masuk untuk estimation ni. Sebab kalau untuk chapter estimation and confidence interval pun sebenarnya ringkas sahaja. Okay, untuk sampling teknik, ya, semuanya kita tahulah. Sampling teknik itu adalah sampel. Kita nak ambil sampel daripada populasi. Kalau kita nak buat, kita nak ada questionnaire untuk dapatkan data, selalunya bila melibatkan data ni dia ada dua pilihan, iaitu dari segi primary data ataupun secondary data. Kalau secondary data, kita ambil data daripada jabatan perangkaan ke, daripada hospital ke, atau mana-mana jabatan ataupun sumber yang sahih dari segi maklumat untuk kita buat analisis. Itu secondary data. Kalau primary data ni selalunya kita akan menggunakan questionnaire sebagai instrumen kajian. Sebab daripada questionnaire ni sebenarnya kita boleh edar questionnaire kepada responden yang terpilih. Responden tu mestilah mewakili betul-betul representatif daripada population. Okay, jadi maknanya bila kita ambil sampel ni mestilah mewakili populasi. Dan setiap maklumat yang kita ambil daripada sampel ni sebenarnya mencerminkan maklumat secara keseluruhan bagi setiap populasi. Sebab itulah pentingnya macam mana kita nak pilih responden. Bila kita pilih responden yang betul, itu adalah sampel. Dan sampel yang kita ambil itulah yang kita akan gunakan untuk buat kajian. Okay, untuk buat kita kajian. Jadi beberapa teknik untuk sampling pun adalah. Okey, jadi untuk teknik sampling ni sebenarnya dia dibahagikan kepada dua jenis, iaitu probability sampling dan satu lagi non-probability sampling. Ada dua, probability dan non-probability. Jadi dari segi ketepatan, result accuracy, dari segi efficient, dari segi consistency, probability sampling itu lebih recommended lah, lebih recommended berbanding daripada non-probability sampling. Okay, dari segi ketepatan result, dari segi accuracy, dari segi precision, dari segi efficiency, consistency, semua milik probability sampling. Okay, sebab bila probability sampling ni, dia memerlukan sampel yang lebih besar berbanding daripada non-probability sampling. Kalau non-probability sampling ni selalunya sampel yang lebih kecil berbanding probability sampling. Okay, jadi beberapa pengkaji yang sebelum ni pun dia sangat tidak menggalakkanlah mana-mana researcher ataupun penyelidik untuk membuat kajian menggunakan non-probability sampling. Melainkan kalau pengkaji itu dia ada buat kajian mengenai experimental design. Yang sememangnya memerlukan sampel yang sedikit. Contohnya kita nak buat vaksin COVID. Okey, adalah vaksin A, B dan C. Maknanya kita tak perlulah memerlukan subjek yang terlalu banyak untuk kita nak uji dari segi sejauh manakah keberkesanan vaksin COVID tu. Okay, tapi kalau dari segi probability sampling ni dia memerlukan sampel yang besar, ramai. Dan selalunya kita memilih human lah sebagai subjek. Kita takkan animal lah. Takkan animal nak jawab questionnaire kan. Okay, jadi sampel tu selalunya human. Okay, objek pun tak boleh. Okay, sampel tu adalah human. Okay, kalau kita nak buat kajian tentang persepsi rakyat Malaysia terhadap COVID-19. Okay, jadi dia adalah beberapa teknik. Bagaimana untuk kita dapatkan data, bagaimana untuk kita approach responden. Dia ada teknik, dia ada nama dia sendiri. Bukannya kita pergi terjah edar questionnaire dan minta responden tu untuk jawab. Tapi sebenarnya dia ada beberapa teknik. Dan teknik ni memang kita guna pakai bukan di peringkat diploma degree sahaja. Kalau masuk di peringkat PhD ke, master ke, mana-mana pegawai penyelidik jadi pemikir think tank bagi politik ke, memang itulah teknik yang kita akan guna. Okey, maknanya dari segi ni maknanya tak stop lah. Sampling teknik itu adalah asas pada statistik. Paling asas.
Okey, jadi untuk sampling teknik ni, kalau probability perlukan sampel yang besar. Kalau kita buat kajian tentang rakyat Malaysia, maknanya sampel yang kita ambil sekurang-kurangnya adalah dalam 300 sampel ke 200 sampel. Okey, yang boleh kita katakan representatif pada setiap populasi. Tapi bagaimana kita nak ambil 300 ataupun 200 sampling itu bergantung kepada sampling teknik itulah. Okey. Jadi untuk probability sampling ni dia ada beberapa jenis iaitu simple random sampling, ada stratified sampling, ada systematic sampling, ada cluster sampling. Lagi apa? Multi-stage sampling. Okey, kalau non-probability dia ada jugalah teknik dia. Dia ada convenience sampling, ada judgmental sampling, ada snowball, ada quota. Okey. Dan ada purposive sampling. Okey, tapi kalau untuk simple random ni, saya bagi contohlah. Katakanlah kita sebagai researcher nak pergi edar questionnaire pergi ke satu taman. Katakanlah Taman Alamanda. Okey, untuk pergi ke Taman Alamanda ni simple random bila kita sebagai researcher dah meletakkan syarat kita nak buat, kita nak edar questionnaire ni menggunakan simple random sampling di Taman Alamanda. Okey, jadi populasi penduduknya adalah unit of analysisnya adalah di Taman Alamanda, penduduk di Taman Alamanda. Okey, jadi katakanlah daripada Taman Alamanda tu katakanlah populasi tu ada 300. Ada 300 penduduk dan berdasarkan statistik formula kita hanya dapatkan sampel sekurang-kurangnya 50. Katakan 50 sampel sahaja yang diperlukan daripada 300 populasi di Taman Alamanda. Jadi, bila kita dah letak, dah decide, dah buat decision nak pilih simple random sampling ni, maknanya kita boleh pilih mana-mana responden di kawasan perumahan di Taman Alamanda. Katakanlah kita nak pilih rumah 1, ambil questionnaire. Lepas tu nak tukar kepada rumah nombor 5 ke, rumah nombor 9, rumah nombor 7 ke 8. Tapi mestilah setiap lorong-lorong di Taman Alamanda ni diwakili. Katakanlah kalau lorong pertama Taman Alamanda ada 10 rumah. Maknanya kita ambil lah dalam 2 ataupun 3 rumah. Mewakili bagi setiap lorong. Jadi bila kita ambil bagi setiap keseluruhan lorong dalam Taman Alamanda, itu kita panggil simple random sampling. Kita just selected randomly. Okay, kita select randomly bagi setiap penduduk di Taman Alamanda sehinggalah kita dapat mencukupi 50 sampel tadi. Okay, itu kita panggil simple random sampling. Kalau kita ambil stratified. Kalau kita ambil stratified ni maksudnya kita nak pilih bentuk rumah. Okey, kita nak pilih rumah yang semi-D sahaja untuk kita ambil. Boleh. Jadi dekat Taman Alamanda ni maknanya dia ada rumah berkembar, kan? Rumah berkembar, rumah 2 tingkat ke rumah ada. Dia ada ciri-ciri rumah. Jadi bila kita nak pilih stratified sampling ni kita nak pilih dari segi rumah berkembar, kita ambil 5 rumah. Lepas tu kita ambil 5 lagi rumah dekat rumah semi-D. Lepas tu 5 lagi rumah rumah 2 tingkat. Maknanya sampailah kita betul-betul cukup 50 sampel. Itu kita panggil stratified. Tapi kalau kita guna systematic sampling. Kalau systematic sampling ni dia ada formula ni sendiri. Dia ada populasi bahagi dengan sampel. Number of population bahagi dengan sampel. Kalau population kita adalah 300 di Taman Alamanda dan sampel tu adalah 50. Maknanya kalau 300 bagi 50 kita dapat 6 lah. 6. Jadi maksudnya setiap rumah nombor yang ke-6 tu akan dipilih untuk dijadikan responden kita. Maksudnya kita tengok dekat rumah tu. Okey, kita masuk Taman Alamanda, cari rumah nombor 6. Okay, nombor 6 tu kita pun ambil untuk dibuat questionnaire. Lepas tu lepas angka 6, cari lagi selang 6. Selang 6, mana rumah ke-7 tak dapatlah questionnaire. 7, 8, 9, 10, 11 tak dapat sehinggalah angka yang ke-12, kita pun edar lagi questionnaire. Okey, rumah ke-12, rumah ke-12, rumah ke-18, rumah ke-24. Okay, dia selang 6. Okay, sehinggalah kita dapat cukup 50 sampel. Okay, itu kita panggil systematic sampling. Kalau cluster sampling ni, di Taman Alamanda ada 5 lorong. Okay, ada 5 lorong. Tapi bila cluster tu kita nak pilih cluster
kita nak ambil sampel dia lorong pertama dan lorong kedua sahaja. Maknanya researcher dia meletakkan syarat dia pilih lorong 1 dan lorong 2 sahaja untuk mewakili bagi setiap keseluruhan taman alam anda. Itu kita bagi kluster. Jadi dalam probability sampling ni, cluster sampling lah yang paling senang. Paling senang, tapi ada jugalah pengkaji kata dari segi ketepatan tu kurang lah. Ialah kalau ikut logik lah. Katakanlah awak buat kajian untuk satu Malaysia. Kita ada 4 zon. Pantai Timur, Pantai Barat, Utara dan Selatan. Tapi akhirnya bila kita pilih cluster sampling tu, kita pilih Pantai Timur sahaja untuk mewakili satu populasi. Nah, sedangkan kalau ikutkan dari segi budaya ke pemikiran tu berbeza mengikut zon. Tapi itulah kelebihan cluster. Dia sebenarnya mudah. Tapi dari segi ketepatan dalam probability sampling tu dia yang paling kurang efisien lah. Okey, tapi walaupun dia kurang lebih recommended lah berbanding dengan non-probability sampling yang saya sebutkan tadi lah. Okey, tu saya recap sikit lah sebabnya ada yang tanya nanti at least tahulah nak jawab. Okey, boleh? Okey, sekarang ni kita barulah boleh masuk untuk next chapter akhir ni, estimation and confidence interval. Okey, jadi untuk estimation and confidence interval ni sebenarnya dia bergantung dengan nilai population mean dan juga population standard deviation. Cumanya untuk estimation dan confidence ni kita akan kena dapat output tu, outcome result tu dalam bentuk range. Okey, dalam bentuk range, julat. Okey, itu bezanya. Tapi sebelum ni kita pun dah belajar cara untuk dapatkan sample mean, population mean, sample standard deviation, population standard deviation bagi group dan juga ungroup data. Tapi kali ni kita akan cuba apply balik daripada yang kita belajar yang previous tu untuk diaplikasikan dalam bentuk business. Okey, yang ni kita akan tengoklah, kita akan tengok dia ada formula dia lain sendiri. Okay, kalau sebelum ni kita belajar untuk probability untuk dapatkan nilai Z. Kan ingat lagi yang nilai Z. S bar minus dengan standard deviation bahagi dengan tu kan dengan N tak? Ingat lagi? Okay, iaitu untuk dapatkan nilai Z. Okay, tapi sekarang ni pada hari ni kita lebih kepada bukan untuk dapatkan nilai Z. Tapi kita akan cari, kita nak dapatkan compute confidence interval bagi population mean dan juga standard deviation. Okay. Dan juga bergantung kepada Z tadi. Kalau sebelum kita belajar mean mediation, mean median mode. Okay, lepas tu belajar balik tentang Z. Tapi sekarang ni untuk chapter ni kita akan compress semua sekali. Okay, mean, deviation dengan Z. Okay, keseluruhan tu dah menggunakan satu formula. Okay, inilah formula asasnya sebenar. Okay, jadi untuk learning objective ni kalau ikutkan dari slide ni kita ada 7 lah. Ada learning outcome tu ada 7. Tapi kita akan belajar untuk di peringkat diploma ni kita akan belajar daripada sehingga LO 4 sahaja. Kalau buat degree maknanya kita akan sampai habislah. Sampai learning outcome 7. Tapi untuk di peringkat diploma ni sampai 4 sahajalah kalau ikut daripada CI. Okey, jadi maknanya tu saya kata sebenarnya chapter ni sebenarnya ringkas je. Okey, jadi untuk learning outcome ni, learning objective yang first ni, mula-mula sekali kita nak kena define a point estimate. Ataupun sesetengah kita panggil parameter. Ada sesetengah pengkaji dia panggil parameter. Point estimate ni sebenarnya merangkumi bagi population mean, standard deviation, number of observation. Okey, itu adalah yang menunjukkan point estimate. Okey, kita nak tahu. Kita tahu nilai mean tu, tapi adakah nilai mean tu sesuai tak dengan sampel yang kita ambil. Okay, yang tu kita akan tengok bergantung kepada level of confidence. Okay, untuk yang sebelum ni pun hypothesis testing pun saya pernah perkenalkan kan. Yang kita kena tahu kalau level of confidence ni kita ada 3 approach. Satu dia panggil 99%. Okay, 99%. Lepas tu ada 95%. Okay, 95% adalah sekali adalah 90% of confidence level. Okey, jadi yang ni adalah confidence level. Jadi maksudnya bila kita convert balik untuk dapatkan nilai alpha, level of significance, kalau 99% of confidence level tu sebenarnya bersamaan dengan nilai level of significance dia berapa? 0.01. Okey, kalau 95% of confidence level ni is equal with alpha
equal 0.05 of level of significance. Lepas tu kalau 90%, alpha dia equal 0.1 of level of significance. Okey, jadi lepas tu saya ada pula bagi tahukan yang nak lebih mudah, selain daripada kita bergantung kepada statistical table untuk dapatkan nilai Z, kita sebenarnya boleh ingat. Okey, kalau 0.Z, okay, Z. Kalau alpha 0.01 bersama nilai Z 2.58. Okey, lepas tu 95% bersamaan dengan nilai 1.96. Okey, lepas tu 90% 1.65. Okey. Jadi saya ada share dekat dalam WhatsApp group tu. Okey, dekat WhatsApp group boleh refer pada WhatsApp group masing-masing. Okey, dekat WhatsApp group tu saya ada bagikan setelah atas tu yang table appendix tu table A.3. Dan lepas tu ada table A.4. Okey, table A.3 tu sebenarnya untuk Z value dan table A4 ni untuk T value. Okey, dia lain lah dengan calculator. Sebelum ni kita menggunakan upper tail table. Sekarang ni kita guna yang equal. Okey, yang two tail, simbol equal, yang two tail. Kalau sebelum ni kita belajar untuk dapatkan Z guna greater than dan juga less than sahajalah. Okay, tapi dalam kes ni, kita akan refer menggunakan two tail. Yang ni kita panggil one tail kita guna ni. Dan sekarang ni kita guna untuk two tail. Jadi bila untuk dapatkan output ni, bagi confidence interval dia hanya menggunakan two tail sahaja. Sebab itulah jadi akan dapat result dua lah. Yang dalam bentuk range. Sebab dia menggunakan simbol equal iaitu two tail. Okay, jadi katakanlah awak tak nak ingat daripada ni yang saya sebut ni. Okay. Sekarang ni kita tengok table. Kalau ikut formula Z 1 minus alpha over 2. Okey, katakanlah kita nak guna nilai 95%. Awak tak nak ingat pun nilai Z ni. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk cara lah macam mana kita nak extract maklumat daripada table. Okey, katakanlah alpha. Alpha kita dapat nilai 0.05. Okey, bahagi dengan 2 kita dapat berapa ni? Dapat nilai 0.025. Okey, jadi daripada sini kita pun bolehlah dapat output untuk Z ni 1 tolak 0.025 kita akan dapat nilai 0.975. Okey, sekarang ni cuba awak tengok dekat table masing-masing, dekat WhatsApp group tu, table A.3 tu. Okey, cuba awak cari nilai 0.975 tu dalam table. Okey, dalam table tu sendiri. Okey, sekejap saya share sini kot. Baru jelas lagi. Okey, yang ni nampak kan? Okey, kalau tengok dekat WhatsApp tu takut tak berapa clear. Okey. Okey, sekarang ni okey, ni adalah table A.3. Yang ni adalah table Z test, Z. Yang bawah tu yang A.4 tu adalah table T. Okey, yang ni table T, A.4 ni. Okey, jadi sekarang ni kita nak cari nilai yang tadi tu kan 0.975. Okey, kalau kita pun carilah dalam ni 0.975 tu dia fall pada range mana. Okey, kita tengok sini. Okey, 0.975 ada kan sini. Maksudnya kita akan dapat nilai 1.9, betul? 1.9 lepas tu pada 6. Okey, jadi maksudnya alpha 0.05 ni sebenarnya bersamaan dengan 1.96. Okey, jadi tu saya kata kalau nak senang baik awak ingat terus lah sebab kita pun memang akan ada 3 approach ni sahaja. Okey, dia tak ada lain-lain. Tak adalah nak 98% ke 97 tu tak ada. Kebanyakannya kita akan guna 3 value ni sahaja. Kalau ada pun barulah kita boleh baca dekat table. Selalunya tak adalah. Okey, sebab tu saya bagi tahu awal-awal kalau boleh baik ingat terus. Okey, baik ingat terus. Lagi senang. Okay, kalau contoh yang ni pun 0.01 bahagi dengan 2 dapat 0.005. Okey, awak pun carilah nilai 0.005. Okey, 1 tolak 0.005 dapatlah 0.995. Okey.
carilah dalam tu, dalam table tu. Maknanya kita kena tengok satu-satu. Okay, kalau nak selamat, baik kita hafal lah tiga ni sahaja. Kalau tak nak hafal pun, boleh tulis je lah dalam nota. Kata boleh open book up. Okay. Jadi learning outcome, sekarang ni kita pun kena adalah compute confidence interval for the population mean with the population standard deviation. Okay, jadi untuk ni sebenarnya, dalam estimation chapter ni dia ada dua. Satu kita bergantung kepada nilai Z, satu kita bergantung kepada nilai T. Okay, sebenarnya ada dua ni sahaja yang kita akan pelajari lah. Ada Z dan juga T. Okay, jadi untuk Z dan T ni, dia formula dia hampir sama. Cuma dari segi macam mana kita nak dapatkan value bagi Z tu yang berbeza. Sebab dia menggunakan table yang berbeza lah. Okay, yang Z yang berbeza dengan T. Okey, jadi macam mana kita nak identify sama ada kita akan guna Z ataupun kita akan guna T value? Dia sebenarnya bergantung kepada size of sample size. Kalau sample size dalam soalan tu lebih daripada 30 sampel, maksudnya kita kena guna Z-test. Tapi kalau kita tengok dalam soalan tu, sample size kurang, less than 30, kurang 30, barulah kita guna formula untuk T. Okay, nanti kita tengok pada example lah. Okay, ini adalah point estimate yang saya bagi tahu tadi lah. Okay, yang S bar tu merujuk, yang ni adalah sample mean. Okay, population mean. Lepas tu sample standard deviation. Okay, population deviation. Yang ni samalah yang pernah belajar. Ataupun setengah dia panggil parameter. Okay, kita terus kepada example lah, lagi senang. Okey, yang ni awak boleh baca lah. Kalau dari segi confidence interval ni sebenarnya dia ditentukan oleh sample size. Macam saya bagi tahu tadi lah. Sama ada kita nak guna T ataupun Z. Itu bergantung kepada sample size. Kalau sample kurang 30 kita guna T. Kalau lebih 30 kita guna Z. Lepas tu dari segi the variability in the population ni adalah dari segi berapa banyakkah bilangan variable dalam populasi. Okey, itu bergantung kepada mean yang akan berubah. Dan satu lagi lebih kepada level of confidence. Sama ada nak guna 99% ke ataupun 95% ataupun 90%. Okey, kalau ikut logik lah. Okey, ini adalah formula bagi confidence interval for population mean. Okey, ini adalah. Okey, ini formula dia. Okey, yang ni ada S bar plus minus. Okey, plus minus. Sebab itulah kita akan ada dua jawapan lah. Jawapan hasil daripada minus dan juga hasil daripada plus ni. Okay, yang ni Z. Z value yang saya sebutkan tadi. Lepas tu standard deviation divide by N. N tu adalah the number of observation in the sample. Okay, kita terus kepada example. Okay, ni. The American Management Association wishes to have information on the mean income of middle managers in the retail industry. A random sample of 256 managers. Okay, yang ni adalah sample size. Reveals a sample mean of 45,000. So sekarang ni ini adalah population mean. And the standard deviation of this population adalah, ini adalah standard deviation. Population standard deviation. Okay, what is the population mean? Kalau soalan kadang-kadang simple macam ni je. Makna jawab je. Jawapan ni adalah the sample mean 45,420 is a point estimate of the unknown population mean. Okay, kalau tulis soalan jawapan sampai ni pun saya terima je sebenarnya. Sebab dia minta untuk tahu what is the population mean. Yang ni sahaja. Okay, simple je lah. Okay, kita tengok pada, okay, next. Okay, katakanlah soalan, okay, what is the reasonable range of value for the population mean? Okey, kalau dia minta untuk reasonable range tu merujukkan dari segi confident level. Confident interval. Kita nak tahu interval. Interval ni sebenarnya merujuk kepada range, julat. Jadi kita akan guna formula daripada estimation sahaja. Okay, jadi untuk estimation ni, kita tengok sekarang ni daripada kes ni kita tengok sampel yang kita ada adalah 256. Maksudnya kita akan guna Z-test. Okey, jadi untuk guna Z-test ni, maksudnya kita akan guna formula yang Z tadilah. Yang S bar plus minus Z. Okey, standard deviation bahagi square root N. Okey, sekarang ni diminta. Okey, we compute the mean and then construct a 95% confidence interval
Okay, jadi diminta untuk gunakan 95% confidence interval. Okay, 95% confidence interval. Okay, 95% confidence interval ni maksudnya kita akan guna Z value equal 1.96. Okay, yang ni. Okay, 1.96. Okay, yang S bar ni adalah population mean. 45,420 plus minus. Okay, jadi maknanya Z tu awak boleh substitute, boleh replace. Kalau kita 95% ni, automatic kita boleh ganti dengan nilai 1.96. Okay, lepas tu 2015 ni adalah standard deviation bagi population ni. Okay, bahagian dan last sekali kita akan dapat, okay, total yang ni. Yang ni hasil daripada sinilah. Mana kita akan dapat nilai 251. Okay, jadi jawapan akhir, the confidence limit are, yang ni lah 45,000, hasil daripada minus, satu lagi hasil daripada plus. Okay, jadi awak akan dapat dua jawapan. Okay, kalau melibatkan range tu, maksudnya awak akan dapat dua jawapan lah. Okay, population ataupun boleh tulis dalam bentuk macam ni lah. Okay, 45,169. Satu lagi 45,671. Okay, boleh tulis jawapan macam ni. Okay, selain daripada ayat ni. Okay, kalau dia guna nilai 99%, maksudnya kena gunalah ganti bukan 1.96 jadi 2.58. Okay, sebenarnya bergantung ni. Okay, tu kena ingat, kalau boleh ingatlah kalau nak lebih cepat masa. Okay, seterusnya kita tengok padanya T pula. Okay, dari segi Z dengan T. Okay, ni adalah table Z, distribution Z. Okay, ni adalah distribution bagi T. Okay, kalau ikutkan dari segi Z ni lebih ni lah dominan lah. Sebabnya kebanyakan bila kita sebagai researcher ni dia akan collect data banyak selalunya. Okay, jaranglah kita guna T ni. Okay, sekarang kita tengok. Okay, ini kita tengok confidence example sini. Okay, a tire manufacturer wishes to investigate a trade life of its tires. Okay, a sample of 10. Okay, jadi sekarang ni kita tengok sample size ni kurang daripada 30. Maknanya kita akan guna T table, T distribution. Kalau tadi kita ada 256, yang tu untuk Z table. Okay, kalau ikut daripada formula pun sebenarnya hampir sama. Okay, formula dia pun hampir sama. Cuma beza yang ni kita guna T, yang tadi kita guna Z. Okay, yang ni samalah. Standard deviation. Yang ni pun sama. Okay, sekarang ni kita dah ada maklumat tentang untuk sample mean. Okay, ada sample mean. Lepas tu kita dah ada standard deviation. Dah ada pula number of sample. Sekarang ni kita tengok pada T. Okay, T alpha over 2. Okay, T alpha. Kalau nilai diminta 95%. Maksudnya 0.05 alpha. Alpha equal to 0.05. Jadi bila formula ni 0.05 ni bahagi dengan 2. Okay, akan dapat nilai 0.025. Okay. Dan seterusnya dekat ni adalah degree of freedom. Ini adalah degree of freedom. Okay, degree of freedom ni N. N tu adalah number of observation. Okay, yang ni lah 10. Jadi maksud 10 tolak 1 kita dapat 9. Okay, jadi kita kena cari T 0.025 dengan 9. Okay, kita tengok pada ni. Mana? Okay, kita tengok daripada tadi yang contoh T table tadi. Ya, tak lihat. Mana tekan yang share satu lagi. Okay.
Okey, satu lagi. Okay, tengok pada table ni. Okey, sekarang ni kita dapat nilai 0.025. Kan? Lepas tu degree of freedom kita 10 tolak 1 tadi kan 9. Okey, jadi nilai T dia adalah 2.262. Okey, maksudnya 2.262 lah. Ni 0.025. Lepas tu degree of freedom 9 dapat 2.262. Okey, jadi kita pun bolehlah substitute daripada sini. Okey. Okey, kita pun dah boleh substitute daripada sini. Okey, jadi sekarang ni okey sama. Dapat nilai 2.262. Okey, yang ni pun kita tengok pada table. Okey, yang tu cara macam mana kita nak ambil maklumat daripada table lah. Kalau kita tengok daripada nilai T table tu senang sebab kita boleh terus directly ambil. Tapi kalau yang Z tu kita kena tengok betul-betul dalam value tu. Tu yang jadi lambat sikit. Kalau boleh baik ingatlah. Okey, yang ni dari cara, okey, yang ni pun sama cara nak kira. Okey, kita pun akan dapat dua output. Okey, kosong, okay, plus minus samalah. Okey, dapat 0. Output boleh tulislah jawapan dalam bentuk min ni. Min okey greater than 0.256 ataupun less than 0.384. Okey, jawapan akhir pun boleh tulis dalam bentuk macam ni, samalah. Okey. Boleh. Okey, yang ni contoh satu lagi ni. Okey, katalah okay, yang contoh satu lagi ni kita ni a sample of 20 customer reveals. Okay, dia tak bagi tahu pun nilai standard deviation ataupun juga nilai mean. Maknanya kita kena calculate sendirilah. Okay, yang ni kita akan guna T value sebab kurang daripada 30 sampel. Okay, jadi kita akan guna T sama dalam kes ni. Okay, kita guna T. Yang nilai standard deviation tu kita kena cari sendirilah. Kita kena cari sendiri berdasarkan formula yang pernah belajar sebelum ni. Okay, sama. Macam mana kita nak dapatkan, nak compute standard deviation dan juga mean. Okay. Okay, dah habis. Selesailah untuk chapter ni. Maknanya dah habis syllabus. Okay, yang proportion ni memang tak masuk lah, tak ada. Okay, ada yang tak faham lagi